Hai, Assalamualaikum semua dan salam ketesas cemerlang. Baiklah, sebelum cikgu menyampaikan taklimat tentang mata pelajaran Bahasa Melayu, izinkan cikgu memperkenalkan barisan guru Bahasa Melayu yang ada di Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz. Jom! Baiklah, diperkenalkan Puan Alwiah binti Mahmud merupakan ketua unit, Puan Nursahidah Ismail iaitu cikgu sendiri, Puan Haslinda Kasrin, Puan Latifah Arifin dan Puan Nur Hafizah Zainal Abidin. Seterusnya diperkenalkan barisan guru lelaki iaitu Tuan Haji Fazil Muhammad Muji, Tuan Haji Abdul Hamid Muhammad Razi, Tuan Haji Osman bin Samad, Encik Hamzah Sulaiman dan juga Encik Azmi Buhari. Sekarang tibalah masanya untuk cikgu menyampaikan taklimat bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, baiklah, syarat bagi kelulusan minimum untuk mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu ialah SPM Grade B. Okey, dan yang seterusnya ialah pelajar mestilah rajin dan rajin. Mengapakah agaknya Bahasa Melayu seharusnya menjadi pilihan anda? Okey, baiklah, cikgu akan terangkan. Okey, yang pertama, untuk melahirkan pelajar yang cekap berbahasa Melayu dan juga berupaya untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tahukah anda, lulusan Bahasa Melayu sebenarnya berdaya saing dan dapat memenuhi keperluan pasaran kerja? Dan sudah pasti, melalui penggunaan Bahasa Melayu, kita dapat mengukuhkan rasa sayang akan Bahasa Melayu dan berbangga untuk menggunakannya. Jom kita intai sukatan pelajaran Bahasa Melayu pula. Berikut ialah sukatan pelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Di semester 1, pelajar akan didedahkan dengan sejarah perkembangan Bahasa Melayu, fonetik dan fonologi, bacaan kritis dan analitis, dan penulisan esei tidak berformat. Seterusnya, ketika berada di semester 2, pelajar akan mempelajari tajuk morfologi, sintaksis, analisis kesalahan bahasa, dan penulisan esei berformat. Untuk pengetahuan semua, penulisan esei berformat merupakan kerja khusus yang wajib dilakukan oleh semua pelajar. Seterusnya, ketika berada di semester 3, pelajar akan mempelajari tajuk wacana, retorik, variasi bahasa, laras bahasa, semantik, pragmatik, dan penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah ini juga merupakan kerja khusus yang wajib dilakukan oleh semua pelajar yang mengambil mata pelajaran ini dan ianya dilakukan secara berkumpulan. Tahukah anda bahawa bentuk peperiksaan di peringkat STPM ialah ujian bertulis dan juga kerja khusus? Seterusnya, cikgu akan menerangkan skim pentaksiran Bahasa Melayu bagi setiap semester. Okay, baiklah, ketika pelajar berada di semester 1, pelajar akan dikendaki untuk menjawab soalan ujian secara bertulis. Okay, untuk bahagian A ini, pelajar akan menjawab 20 soalan yang merupakan daripada sejarah perkembangan Bahasa Melayu dan juga fonetik dan fonologi. Seterusnya, bagi soalan bahagian B iaitu soalan berstruktur, pelajar akan menjawab soalan yang berkaitan dengan bacaan kritis dan analitis. Dan yang terakhir, pelajar akan menjawab soalan esei. Soalan esei yang dikemukakan adalah sebanyak 3 buah soalan dan pelajar dikendaki menjawab satu daripada mana-mana 3 soalan berkenaan. Okey, sebenarnya ketika pelajar berada di semester 2, pelajar akan diuji dengan 2 kaedah, iaitu secara ujian bertulis dan juga kerja khusus. Untuk ujian bertulis, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 20% pelajaran dan juga 30 markah bahagian A dan 30 markah bahagian B. Untuk ujian bertulis, soalan yang dikemukakan berdasarkan tajuk morfologi dan sintaksis. Okay, seterusnya, pelajar juga diwajibkan untuk menghasilkan esei berformat iaitu sebanyak 8 buah esei yang mempunyai 25 markah dan wajarannya adalah sebanyak 8%. Demikian juga halnya apabila pelajar berada di semester 3, pelajar juga akan diuji dalam 2 kaedah pentaksiran iaitu secara ujian bertulis dan juga kerja khusus. Untuk soalan bertulis, pelajar akan disoal berkaitan dengan wacana,
retorik, variasi bahasa, laras bahasa, semantik dan juga pragmatik. Dan soalan yang dikemukakan adalah pada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan aneka pilihan dan bahagian B soalan berstruktur. Okey, dan seterusnya pelajar juga dikehendaki untuk menyiapkan kerja khusus iaitu penulisan ilmiah yang akan diberikan temanya, dan pelajar dikehendaki menghasilkan kajian berkenaan bersama dengan rakan-rakan perkumpulan. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri taklimat ini, izinkan cikgu mengambil petikan kata-kata daripada Buya Hamka buat renungan kita bersama. Menurut beliau, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.